Assalamualaikum. Daripada soalan-soalan, hari ini kita bersama dalam sesi santai OBE. Kita start dengan subjek kita. Subjek kita ya. Subjek kita yang kita telah run secara konvensional terdahulu, kalau kita ingat, kita mengajar banyaknya adalah knowledge dan hands-on kita panggil. Knowledge dan hands-on. Okey. Kemudian ada setengah-setengah subjek yang ada memang soft skill lain. Seperti setengah subjek tu memang sifat dia komunikasi. Seperti subjek-subjek yang berkaitan dengan negotiation. Ada subjek yang memang berkait dengan digital skill. Seperti subjek ITC. Ada subjek yang memang berkait dengan keusahawanan. Contoh subjek keusahawanan. Jadi benda-benda itu ada komponen-komponen lain dalam subjek itu, ya, yang juga termasuk dalam setengah-setengah subjek. Tapi dalam banyak subjek kita dapati dia hanya ada knowledge dan ada hands-on. Hands-on ni seperti yang saya sebut tadi, iaitu ada practical dan problem solving, ya, dalam hands-on tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok balik kepada PLO yang ada sekarang ini, knowledge ini adalah PLO 1, ini adalah PLO 2, ini adalah PLO 3. Okey. Dan selebihnya adalah PLO-PLO lain. Okey, jadi inilah nature subject. Itu sebabnya dalam merangka blueprint, kita sebut biasanya subjek ini ada dua core skill set. Iaitu inilah daripada PLO 1, 2 dan 3, kebanyakan subjek ambil dua daripadanya, ya. Dan satu lagi diambil daripada skill set lain, ya, khasnya skill set yang berkait dengan efektif. Cuma adalah beberapa subjek yang memang ada sebaliknya, iaitu dua efektif dan satu skill set yang teras ini. Bergantung pada subjek, ya. Jadi ini pertama sekali, ya. Kemudian seperti saya sebut tadi, kita bina blueprint, ya. Blueprint yang kita bina, maknanya ada yang subjek yang tak banyak yang 2, tapi banyak yang 3, ya. 3 PLO-nya, dan ada yang 4. 4 ni memang tough actually. 4 ni tough. Tapi terpaksa kita buat kerana supaya semester akhir pelajar tu, semester akhir pelajar ada semua PLO. Jadi ini SEM akhir, ya. SEM akhir di kampus. Ada semua PLO. Jadi menyebabkan kita ada yang perlu kita buat 4. Tapi sebaik-baiknya sampai 3 saja maksimum. Kalau 3 ni pun sebenarnya dah banyak, Kita tak boleh fokus pada terlalu banyak outcome yang menyebabkan benda tu sukar dan sukar dilaksanakan dan sukar juga dicapai sebenarnya. Contoh, contoh kita satu subjek, satu subjek yang mana subjek tu ada PLO 1 memang mesti ada, okey. Contoh subjek tu dia ada practical skill, kemudian, okey. Contoh subjek, katakan kita ambil subjek ni S1, S1. Okey, S1 contohnya ada PLO 1 dan PLO 3, Okey, kemudian ada satu PLO 11, iaitu etik, etik and professionalism, etik. Okey. Soalnya, katakan ini nature subject. Yang katakan subjek yang berunsurkan maintenance, berunsurkan kepada maintenance, tapi kita sini kita tak adalah menjalankan maintenance secara praktikal betul-betul. Mana kita pergi pada lab, ada bengkel, tak ada. Jadi maintenance ini kita hanya mungkin bincang dari segi prosedur saja. Ada prosedur standard maintenance. Jadi pelajar tu perlu faham prosedur standard tersebut dan apakah step-step yang dia kena buat, apakah borang-borang dia kena isi. Jadi it's a maintenance proses pengurusan yang pelajar kena faham dan kena buat. Okey. Jadi soalnya, kemudian subjek ni didapat daripada blueprint ada satu PLO iaitu PLO 11. Okey. So macam manakah pengendalian subjek ini untuk merangkumkan PLO 11 etik professionalism ni dalam subjek ni? Kerana pada asalnya subjek ni memang dalam bentuk knowledge dan bentuk practical ataupun problem solving misalnya, Tapi dalam kes ini ada etik. So kat mana etik ni pelajar nak belajar? Makanya kita nak ajar etik. Dan bagaimana kita nak nilai etik kat mana sebenarnya? Jadi kita fikir-fikir, kita dapati etik ini pertama mungkin boleh dinilai dalam aspek
perjalanan mengendalikan tugasan itu. Seperti ada pernah kita katakan ada cetak rompak, plagiarism dalam membuat tugasan. Jadi maksud bila ada etik ini, kita pastikan bahawa tugasan pelajar itu tidak ada plagiarism. Okey, lagi apa dia? Etik juga cakap pasal punctuality, masa. Okey, maka kita menekankan kepada ketepatan masa dalam subjek ini. Okey, seterusnya lagi apa dia? Seterusnya lagi ialah subjek ni juga ialah penampilan pun sebahagian daripada professionalism. Okey, penampilan yang baik. Okey, apa lagi? Dan juga dari segi hubungan katalah secara profesional dengan pasukan dan secara dengan pensyarah. Itu pun satu aspek professionalism. Iaitu aspek-aspek yang ada dalam etik and professionalism ataupun PLO 11. Okey. Jadi kita bila buat tugasan, katakan bagi subjek ini ada satu tugasan besar dia. Misalnya projek dia katakan sebanyak 40 markah. 40 markah, projek 40 markah. Okey, 40 markah di mana pelajar perlu review satu case study berkaitan dengan maintenance prosedur dan mungkin kelemahan dan carangan-carangan perbaikan ataupun isu kemanusiaan yang berlaku. Pelajar kena review benda tu. Contohnya kalau kita ambil contohnya itu kita ada contohnya kereta api. Kereta api itu yang berlanggar di KL. Jadi ada kaitan dengan prosedur maintenance yang tidak dipatuhi dengan betul. Okey, jadi pelajar review kes tersebut. Jadi dalam tugasan tersebut, apakah komponen yang ada? Komponen penilaiannya. Jadi of course dia ada ialah penilaian ini melibatkan PLO 1 iaitu knowledge. Kita tengok bagaimana pelajar apply knowledge dalam menyelesaikan tugasan dia. Yang kedua ialah dalam kes ini ialah PLO 3. PLO 3 di mana pelajar perlu menyediakan manual pemeriksaan, manual maintenance dan sebagainya. Itu satu skill. Pelajar kena sediakan manual tersebut. Okey. Dan barulah ada satu lagi ialah PLO 11. Yang ni yang kita nak nilai dalam projek ni. Tapi dia tidak boleh nilai PLO 11 sahaja. Kerana memang logiknya ia melibatkan kepada hal-hal yang core pasal subjek ini. PLO 11 ni hanya tempelan sahaja. Jadi persennya mungkin ialah PLO 1 markahnya ialah knowledge ialah mungkin 15. Okey, PLO 2 markah dia pun ialah PLO 3 15% dan PLO 3 hanya 10% saja. Kerana memang dalam hal-hal ini kita dapati tidak banyak sangat hal-hal etik yang kita boleh perhatikan dan kita nilai. Cuma kita ada aspek tadi lah, punctuality dan sebagainya tadi. Jadi logiklah bahawa assignment ini pelajar kena review knowledge, menunjukkan kefahaman. Jadi 15 markah bagi PLO 1 dan 15 markah bagi PLO 3 yang mana pelajar kena buat manual dan sebagainya, dan baru 10 markah untuk PLO 11. Okey, ini satu projek. Kemungkinan untuk subjek ini juga ada lagi ialah kemungkinan ialah mungkin tugasan tugasan 20%. Tugasan 20%. Tugasan ini apa aktivitinya? Pun kebanyakannya adalah dalam bentuk mencari maklumat, dalam bentuk practical skill tadi. Jadi tugasan ini mungkin secara individu, tadi projek secara berkumpulan. Jadi tugasan kita boleh pecahkan juga kepada, walaupun tugasan dia ada juga komponen-komponen yang sama juga. Mana satu tugasan ini ada beberapa tugasan mungkin, tapi dia akhirnya dirumuskan sebagai satu tugasan. Katakan kita bagi 3 kecil-kecil, tapi akhirnya dia satu tugasan saja. Jadi juga ada 20 markah ini mungkin dia ada juga markahnya adalah mungkin dari segi knowledge 10 markah. PLO 1 ni adalah PLO 1 10 markah, PLO 3 5 markah dan PLO 11 pun ada 5 markah juga. So 10 5 5 jadi adalah menjadikan 20 markah juga. Dan selepas itu ialah final exam. Final exam ada lagi 40%. Jadi
Cukuplah keseluruhan kita 100%. Ini satu contoh bagaimana kita menggarapkan semua ini dari segi outcome-nya, dari segi tugasannya. Lepas tu barulah comes kepada rubrik. Bila kita dah plan macam ni, kita kena ada rubrik untuk projek, dan juga satu rubrik ringkas mungkin untuk tugasan. Walaupun tak wajib sini, tapi elok ada tugasan rubrik ringkas, ataupun sekurang-kurangnya ada markah untuk menilai etik tersebut. Dan final exam ada skema lah. Okey, itu saja. Okey, cuma satu lagi ialah bagaimanakah penulisan CLO. CLO, mana CLO kita sekarang ni ada, CLO kita ada 3, satu daripada sini, satu daripada ini, ada satu daripada sini kan, CLO. Jadi penulisan CLO ini satu perkara lagi yang setakat ni, mana kalau kita kena pasti CLO itu daripada 3 sumber ini, kita tulis dulu. Okey dah dulu. Cuma next time kita akan review balik untuk mencantikkan tulisan, untuk mentepat kata-kata agar dia benar-benar memperlihatkan gabungan semua elemen ini dalam penulisan CLO yang mantap, jelas, yang boleh diukur dan mudah difahami. Okey. So sekian. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.